Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 September bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Dera dua anak buah suami isteri direman. Juga PM beri bayangan bila PRU 15. Sepasang suami isteri direman seminggu bagi membantu siasatan kerana disyaki mendera dua anak saudara mereka. Kedua-dua mangsa berjaya diselamatkan selepas salah seorang daripada mereka cuba terjun dan melarikan diri dari tingkat 4 kondominium di Taman Cahaya Ampang petang semalam. Perintah tanah reman bermula hari ini sehingga 23 September dikeluarkan Mahkamah Magistri Ampang. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya SCP Muhammad Farouk Esak berkata, kedua-dua suspek yang masing-masing berusia 29 dan 33 tahun itu ditahan pada kira-kira kedua-dua mangsa telah dirujuk ke Hospital Ampang untuk pemeriksaan oleh pegawai perubatan dan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah dimaklumkan untuk tindakan penjagaan. Terdahulu tular di media sosial gambar seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang berada seorang diri di dalam rumah cuba terjun dan melarikan diri dari tingkap sebuah kondominium tingkat 4. Susulan itu, bomba berjaya menyelamatkan mangsa dengan memecah masuk ke dalam rumah dengan bantuan pihak polis. Sementara itu, di Kelantan, seorang wanita disyaki mendera anak sendiri ditahan polis dan turut direman seminggu bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Kota Baru Assistant Commissioner Muhammad Rosdi Daud berkata wanita itu ditahan di rumahnya dekat Kok Lanas jam 3.30 petang semalam. Beliau berkata berdasarkan laporan diterima pada Mac lalu, pengadu yang juga bapa kepada kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun itu menerima satu video daripada teman lelaki bekas isterinya yang memaparkan tindakan wanita itu memukul mangsa. Sebelum ini mereka menetap di Tampin, Negeri Sembilan, namun selepas bercerai pada 2020, suspek dan mangsa berpindah ke Kota Baru, manakala seorang lagi anak mereka dibawa jagaan pengadu. Laporan polis dibuat pengadu pada 10 Mac lalu sebaik melihat video berkenaan, namun dalam tempoh yang sama cuba menyelesaikan perkara itu dengan suspek. 52 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam Op Nyah 1 di Kuala Langat, Selangor. Tangkapan membabitkan parti warga Indonesia dan Bangladesh berumur antara 6 hingga 50 tahun ketika rondaan dilakukan jam 12.30 tengah malam semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Noor Elias Saleh, tangkapan pertama membabitkan 11 parti warga Indonesia termasuk seorang kanak-kanak perempuan di Paya Bakau di kawasan pantai Long Beach, Morib. Hasil soal siasat, parti berkenaan membawa kepada serbuan dan tangkapan ke sebuah rumah inap di Kampung Endah, Banting dengan 41 lagi parti dicekup dengan 37 daripadanya warga negara Indonesia dan selebihnya parti Bangladesh. Siasatan awal mendapati 3 lelaki warga Indonesia yang turut berada di rumah itu berperanan sebagai tekong bagi menguruskan perjalanan masuk mereka ke Malaysia melalui jalan yang tidak diwartawarkan. Kesemua pendatang itu juga gagal menunjukkan pengenalan yang sah. Parti itu dipercayai membayar antara RM2,000 hingga RM4,500 kepada sindiket untuk masuk ke negara ini bagi ditempatkan di sektor perladangan dan pembinaan di sekitar Pahang, Kuala Lumpur dan Selangor. Kesemuanya dibawa ke Balai Polis Banting untuk tindakan seterusnya. Susulan dakwaan satu jenama gula-gula yang dikatakan mengandungi gelatin babi tetapi tertera tanda halal palsu pada bahagian pembungkus produk tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris mengingatkan peniaga supaya tidak melakukan penipuan berhubung perakuan status halal sesuatu produk jika tidak mahu berdepan tindakan. Pertamanya soal seperti begini saya harapkan orang-orang mereka niaga ni jangan tipulah. Kalau ada benar babi, bagi tahu babi lah. Masalah nak, kita bukan halang untuk orang lain makan. Itu hak. Pasal yang kita nak jaganya ialah untuk keperluan kepada orang Islam sendiri. Yang tanda halal tadi. Yang keduanya, janganlah sampai nak meniaga, nak memperalatkan agama begitu rupa. Kena jaga sensitiviti. Majoriti rakyat kita, rakyat orang Islam. Jangan sampai awak
menggunakan agama seperti begini, tanda halal mata-mata untuk komersial yang ada kepada awak. Tegas Dato' Idris, JAKIM dan pihak berkuasa halal negeri tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan sijil pengesahan halal. Ini kerana katanya halal Malaysia mempunyai standard tertentu dan setiap produk perlu disaring menepati prosedur operasi standard SOP dan piawaian yang begitu tinggi dan ketat. Mengulas lanjut, beliau berkata masyarakat seharusnya meneliti terlebih dahulu kandungan bahan dalam sesuatu produk sebelum membelinya dan segera membuat laporan kepada JAKIM sekiranya didapati ada peniaga melanggar SOP dan salah guna logo halal. Sebelum ini, kecoh di kalangan pengguna media sosial berhubung dakwaan satu jenama gula-gula yang dikatakan mengandungi gelatin babi tetapi tertera tanda halal palsu pada bahagian pembungkus produk tersebut. Terdahulu, Dato' Idris ditemui selepas merasmikan persidangan Nadwah Ulama dan Ilmuan NUIM, anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM di Putrajaya. Dalam ucapannya, beliau berkata pendekatan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera perlu dibawa ke semua 14 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Persidangan yang berlangsung selama sehari itu disertai lebih 50 peserta terdiri daripada ilmuan dan ahli akademik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob beri isyarat tarikh pilihan raya umum ke-15 dan pembubaran parlimen akan diumum dalam masa terdekat. Beliau berkata perbincangan bersama Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan dibuat untuk menentukan bila PRU 15 akan dilaksanakan. Bila tarikhnya? Saya dengan Presiden akan menentukan. Tapi percayalah, sikit lagi, tak lama lagi. Dan saya yakin dengan semangat yang ada pada hari ini, kalau saya dan Presiden bersetuju membubarkan parlimen, insya-Allah kita akan menang besar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pemuda Barisan Nasional di Ibu Negara petang tadi. Jelasnya lagi, perbincangan berkaitan keputusan tarikh PRU 15 itu juga akan melibatkan top 5 Barisan UMNO yang berada dalam program tersebut. Antaranya Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan serta 3 Naib Presiden Datuk Seri Khalid Nordin, Datuk Seri Mahazir Khalid dan beliau sendiri. Semalam, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dalam satu kenyataan mengumumkan bahawa perbincangan tarikh PRU ke-15 yang akan melibatkan 5 barisan tertinggi UMNO akan diadakan pada 30 September ini. Selepas ini, pasar percuma Ganu Kita. Alhamdulillah bertemu kembali. Sekumpulan sukarelawan di Marang mengambil inisiatif mengadakan pasar percuma dengan tujuan membantu masyarakat yang menghadapi kenaikan harga barang dan peningkatan kos sara hidup. Pengasas pasar percuma Ganu Kita, Dr. Muhammad Salihuddin Sulaiman berkata, langkah ini memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan pelbagai barangan tanpa sebarang bayaran. Program yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan SK Padang Mengkuang di Bukit Payung disertai 35 sukarelawan yang menyumbang pelbagai jenis barangan keperluan asas makanan seperti beras, minyak masak dan bihun. Selain makanan, pakaian, kasut, periuk turut diberi secara percuma. Program Pasar Percuma Ganu Kita yang diadakan selama 2 jam bermula 10 pagi tadi merupakan kali ke-23 sejak tahun 2017. Konsepnya adalah daripada rakyat kepada rakyat, iaitu ingin membantu meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan. Penyumbang kita memang dari kawasan Kuala Terengganu. Ada juga penyumbang dari Dungun, macam tim yang bawa aiskrim ni dari Dungun. Ada penyumbang daripada kaum Tionghoa. Semua kawan-kawan kita semua. Cari penyumbang tu antara kawan-kawan juga. Biasa kita cari kawan-kawan dan kawan-kawan ni akan sebarkan. Biasa kita advertise dalam Facebook untuk tarik lebih ramai penyumbang. Program ini menerima sambutan yang sangat menggalakkan dengan kehadiran 1,000 pengunjung yang tidak mahu melepaskan peluang mendapatkan pelbagai barangan yang mereka perlukan. Salah seorang penyumbang, Ang Meng Siu berkata,
Selain gembira dapat membantu masyarakat, acara seumpama ini juga memberikan kepuasan buat dirinya selain mengeratkan hubungan walaupun berlainan kaum. Satu tempat untuk kita menjalin hubungan lah. Tak kira kaum mana-mana lah. Saya ni rasa kita ni anak Malaysia. Jadi saya rasa kita janganlah kira kaum-kaum. Kita ni satu Malaysia. So, apa yang kita boleh bagi, kita bagi. Dan kita pun boleh terima apa-apa sahaja yang ada di sini. Dan kaum Cina, kaum Melayu sebenarnya kita tak ada bantasan. Sebenarnya kita ni satu hatilah. Saya beri, mereka bagi saya juga. Bagi pengunjung pula, mereka sangat gembira kerana dapat membawa pulang pelbagai barangan secara percuma. Mari nak ambil ni lah. Dah anak saudara khabar. Anak saudara catering sekolah ni. Lepas dia khabar, makcik pergilah ambil besok itu. Pergilah pukul 10 dia buka dah. Makcik mari lah. Dapat apa ini? Dapat minyak dengan beras tu lah. Sukalah. Tak lagu bang. Makcik pun agak susah juga. Anak sakit. Program macam ni baguslah untuk untuk masyarakat yang kurang berkemampuan, dan eloknya program macam ni lebih banyak kan. Sekarang ni kos harga tu barang naik semua. Program macam ni tak merugikan masyarakat lah. Pada barang buan baik elok bagi-bagi sambil memberi dan menerima. Mereka berharap penganjuran program seumpama itu dapat diperbanyakkan supaya dapat memanfaatkan lebih ramai golongan yang kurang bernasib baik. Dakwah santai tapi sampai. Itu pendekatan yang diambil kerajaan dalam menyantuni golongan yang terlibat dalam gejala sosial. Ia melalui program Kembara Hijrah Ekspedisi Jalanan Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera 2022. Kita pula jalan-jalan kita sambil untuk berdakwah dan menyantuni golongan-golongan yang perlu kita santuni. Antaranya ialah golongan-golongan yang terlibat dengan LGBT, golongan daripada terlibat dengan HIV. Itu adalah merupakan golongan yang terlibat dengan dadah sebagainya yang kita santuni dalam program ni. Antara program yang kita buat itulah program yang lebih bersifat santai, dalam bentuk ada pengikut usrah, kita katakan pengisian-pengisian dalam bentuk bengkel, untuk secara tak formal lah dengan mereka tadi. Jelasnya program konvoi bermotor ini diharap dapat membina jalinan kerjasama mantap di antara semua pihak dalam membendung gejala sosial. Beliau juga yakin program seperti itu mampu memberikan kejayaan yang diharapkan berdasarkan pengalaman program terdahulu di mana kebanyakan golongan sasaran tersebut dilihat semakin mendekati agama Islam dan sedikit sebanyak mengubah persepsi masyarakat terhadap mereka. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelancaran flag off konvoi Kembara Hijrah Ekspedisi Jalanan Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera 2022 di Putrajaya pagi tadi. Program tersebut melibatkan lebih 80 buah motosikal yang diketuai Pasukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan disertai agensi-agensi kerajaan dan kelab permotoran di sekitar Putrajaya, Bangi dan Kuala Lumpur. Peserta akan menjelajah sejauh 412 km melibatkan 6 hentian di Selangor, Perak dan Pulau Pinang. Di Perak, program Malam Belia Berselawat menghimpunkan ribuan anak muda di bawah satu bumbung. Program 3 jam itu sebahagian daripada pengisian Karnival Mesra Anak Muda KAMU sempena sambutan Hari Malaysia Anjuran Kerajaan Negeri. Menurut pengasas KAMU Muhammad Hamidi Baharudin, program keagamaan ini bagi menarik golongan berkenaan dalam memenuhi makanan rohani mereka. Program selawat ni di antara salah satu inisiatif untuk kita tarik belia-belia anak muda ke program keagamaan, dan inilah masanya untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 1,000 pelajar tahfiz dan 40 persatuan belia seluruh Perak hadir untuk sama-sama berselawat. Malam Belia Berselawat ni sememangnya ianya berunsurkan kerohanian dan antara berikan satu kesedaran, sebab kita juga selitkan dalam berhibur kita ada dakwahnya tersendiri. Selain berselawat, himpunan anak muda ini turut mendengar pengisian tazkirah. Pelbagai program dilakukan dalam Karnival Mesra Anak Muda 3 hari ini, termasuk aktiviti seperti ekonomi dan sukan.
Angkatan Tentera Malaysia ATM melalui koordinasi Kementerian Pertahanan berharap peruntukan belanjawan pertahanan dalam bajet 2023 yang bakal dibentangkan 7 Oktober depan dinaikkan berbanding 15.42 bilion ringgit sebelum ini. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata peruntukan itu penting untuk ATM mencapai visi mempertahan kedaulatan dan keselamatan negara daripada sebarang bentuk ancaman dan konflik. Kita memerlukan bahawa tahap bajet kita dalam 1.5 kadar KDNKK kita ya. Sistem yang kita ada ni, satu untuk menjamin keselamatan kita, kedua kita pada masa yang sama kita juga dapat menentukan bahawa apa yang kita wawakan atau yang kita visikan untuk self-sustainable ni ataupun kita dapat membangunkan industri pertahanan kita dengan adanya kita dapat critical mass ya. Beliau berkata demikian dalam sesi wawancara khas media bersama Panglima Angkatan Tentera sempena Hari ATM ke-89 di Ibu Negara hari ini. Selain itu, ATM juga katanya bertanggungjawab membantu kerajaan menangani ancaman non-tradisional serta bencana alam. Justru peruntukan keuangan yang secukupnya adalah penting bagi menentukan kesiagaan pada tahap yang tinggi bagi menyelenggara, mengganti dan menambah aset-aset dalam sistem pertahanan daratan, maritim, udara dan cyber. Tambah Jeneral Tan Sri Afendi, walaupun negara perlu menyediakan perbelanjaan tinggi tersebut, negara akan memperolehi return of investment ataupun ROI yang besar, khususnya dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan pada tahap optimum, sekaligus menentukan kelestarian sumber ekonomi negara, khususnya dalam meyakinkan pelabur. Bajet pertahanan 2022 sebelum ini telah memperuntukkan sebanyak 15.42 bilion membabitkan dua pecahan perbelanjaan mengurus OE sebanyak 10.47 bilion ringgit dan perbelanjaan pembangunan DE sebanyak 4.95 bilion ringgit. Syarikat telekomunikasi di Bandar Changsha terbakar. Belas maut manakala 7 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh di barat Nepal. Operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang. Kejadian berlaku di daerah Acham 450 km ke barat ibu kota Kathmandu. Mangsa yang maut dan cedera ditemui pasukan penyelamat di sebalik runtuhan. Dalam kejadian yang tercetus akibat hujan lebat itu, 5 rumah dilaporkan tertimbus dan pasukan penyelamat terpaksa menggunakan tangan untuk mengorek lumpur. Banjir kilat dan tanah runtuh kerap berlaku di kawasan pergunungan Nepal, terutama ketika hujan monsun tahunan di antara Jun dan September. Sebuah bangunan pencakar langit yang menempatkan pejabat syarikat telekomunikasi di Bandar Changsha di tengah China terbakar dalam kejadian petang semalam. Insiden terbabit bagaimanapun tidak menyebabkan kemalangan jiwa. Perkongsian di media sosial memaparkan api marak dan asap tebal menyelubungi bangunan 42 tingkat itu. Ia turut memusnahkan sebahagian besar tingkat bangunan terbabit. Api bagaimanapun berjaya dipadamkan menggunakan jet air dan bomba mengesahkan bahawa tiada kematian direkodkan. Syarikat telekomunikasi itu juga mengesahkan bahawa telekomunikasi juga tidak terputus. Changsha yang juga ibu kota wilayah Hunan mempunyai populasi kira-kira 10 juta orang. Bangunan setinggi 218 meter atau 715 kaki itu telah siap pada tahun 2000 dan terletak berhampiran jalan lingkar utama. Kebakaran maut adalah perkara biasa di China, ekoran penguatkuasaan yang longgar selain aktiviti pembinaan tanpa kebenaran yang berleluasa di wilayah itu. Gara-gara tidak dapat mengeluarkan wang simpanan akibat krisis ekonomi, 5 bank di Lubnan diserang oleh pendeposit. Ia adalah insiden terbaru selepas kejadian sama berlaku minggu lalu.
Minggu lalu, 7 cawangan bank telah menjadi sasaran serangan dan Menteri Dalam Negeri Basan Maulawi menyifatkan tindakan seperti itu sebagai rompakan bersenjata dan boleh mencetuskan lebih banyak krisis kewangan dan ekonomi. Susulan insiden tersebut, ia mendorong bank terbabit ditutup selama 3 hari. Menurut AFP, terdapat 3 lagi insiden berlaku di Beirut dan di selatan Lubnan. Dalam satu kejadian, seorang pendeposit bertindak mengugut kaki tangan bank dengan pistol dan menuntut wangnya diserahkan. Pelaku terbabit kemudian menerima $19,000 sebelum menyerah diri kepada polis. Dalam insiden berlainan, seorang wanita yang juga aktivis muda juga pernah bertindak mengugut kaki tangan bank dengan pistol plastik agar menyerahkan wang kakaknya untuk rawatan kansernya. Kejadian terbabit mendorong pendeposit lain melakukan tindakan sama bagi mendapatkan semula wang mereka yang dibekukan. Lubnan terperangkap dalam krisis ekonomi selama lebih 2 tahun sejak nilai mata wangnya mula menjunam lebih 90%. Ekoran krisis terbabit, bank mula mengenakan sekatan terhadap pengeluaran wang dalam kalangan pendepositnya. Kira-kira 1,000 penerbangan di Perancis dibatalkan semalam susulan mogok oleh pengawal trafik udara yang menuntut kenaikan gaji. Pembatalan itu dibuat atas arahan pihak berkuasa penerbangan Perancis sebagai langkah persediaan untuk berdepan kesan mogok terbabit. Mogok berkenaan diadakan selama sehari beberapa bulan selepas rundingan berhubung gaji dan pengambilan pekerja diadakan. Turut tidak terkecuali penerbangan domestik dan ia mengundang ketidakpuasan hati pengurusan syarikat penerbangan. Ryanair membatalkan 420 penerbangan manakala Air France pula membatalkan 55% penerbangan jarak dekat serta 10% penerbangan jarak jauh. Terdahulu, Kesatuan Kawalan Trafik Udara memaklumkan gaji mereka ketika ini tidak setara dengan kadar inflasi negara. Mereka turut merancang untuk mengadakan mogok selama 3 hari pada 28 hingga 30 September. Kesatuan itu juga memberi amaran bilangan pengambilan kaki tangan yang berkurangan sedangkan 1/3 dari pengawal trafik udara sedia ada dijangka bersara antara 2029 hingga 2035. Latihan untuk kaki tangan baharu pula mengambil masa sekitar 5 tahun. Sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.